Fitnah merupakan satu bentuk komunikasi kepada satu pihak atau lebih yang bertujuan untuk memberi stigma negatif atas sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain. Ia berdasarkan atas fakta palsu yang dipengaruhi oleh sifat penghormatan, buruk sangka, obses atau menjatuhkan reputasi seseorang atau sesuatu pihak. Apa beza berita palsu dengan fitnah? Kedua-duanya berkait rapat. Boleh dikatakan fake news. Kerana berita palsu, this is the stating the obvious, sesuatu yang tidak betul. Fitnah pun sesuatu yang tidak betul. Kedua-duanya direka cipta. Perbuatan fitnah dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan tidak disukai oleh semua orang. Dalam Islam, budaya menabur fitnah di kalangan umatnya dilihat sebagai pelanggaran serius, dan oleh kerana itu, fitnah dianggap sebagai kejahatan dalam hukum Islam yang dikenakan hukuman syariah terhadap pelakunya. Kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan seluruh umat Islam menghindari serta menjauh orang-orang yang tidak bercakap benar, sebagaimana yang difirmankan oleh dalam surah Al-Qalam ayat ke-10 hingga 11. Pada zaman teknologi kini, fitnah dan berita palsu sangat mudah untuk disebarluas secara mudah dengan hanya menggunakan jari. Penularan berita palsu dan fitnah ini secara jelas dapat diterima oleh orang yang kurang membaca dan tidak menyelidiki asal-usul perkara fitnah tersebut. Fenomena fitnah membawa kepada peristiwa yang sangat tragis dalam sejarah Islam menerusi pembunuhan Khalifah Islam ketiga, iaitu Saidina Uthman bin Affan. Malangnya, berita palsu dan fitnah sering dipercayai ramai dengan mudah. Mungkin ia dihidangkan secara amat menggiurkan serta menyelerakan sehingga memukau si penerima. Sememangnya si penerima, iaitu rakyat biasa, susah untuk memastikan informasi yang diterima benar atau tidak, apalagi tidak punya the means and access to dig the truth, kata Joseph Goebbels, Menteri Propaganda rejim Nazi pimpinan Adolf Hitler. Sampaikan pembohongan berulang kali, akhirnya ia akan dipercayai sebagai kebenaran, dan lagi besar pembohongan, lagi ramai orang terpercaya. Budaya fitnah ialah persekitaran di mana penyebaran maklumat palsu atau mengelirukan adalah perkara biasa dan diterima secara meluas, selalunya dengan niat untuk mempengaruhi pendapat umum atau mewujudkan ketidakpastian. Seterusnya, definisi untuk penyebaran berita palsu. Berita palsu merujuk kepada tindakan menyebarkan maklumat yang tidak tepat atau mengelirukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu, seperti mempengaruhi persepsi atau mewujudkan kekeliruan dalam masyarakat. Sebagai contoh, kabar angin yang tidak disahkan yang disebarkan melalui mesej berantai dalam WhatsApp atau maklumat palsu yang dimaknai tanpa menyemak ke media sosial boleh mencetuskan penyebaran berita palsu dan fitnah di kalangan orang ramai. Seterusnya, objektif kajian budaya fitnah dan penyebaran berita palsu. Pertama sekali ialah untuk mengkaji punca-punca budaya fitnah dan berita palsu. Kajian ini bertujuan untuk menyiasat punca kemunculan budaya fitnah dan penyebaran berita palsu. Faktor sosial, politik, ekonomi dan teknologi semua memainkan peranan dalam penyebaran budaya fitnah dan berita palsu ini. Secara sosial, ketidakseimbangan maklumat dan kurangnya literasi media boleh menyumbang kepada penyebaran berita palsu. Di sisi politik pula, kepentingan politik dan polarisasi boleh mendorong penyebaran fitnah untuk mencapai matlamat tertentu. Dari segi ekonomi pula, kepentingan kewangan dan persaingan ekonomi dapat memotivasikan penyebaran berita palsu untuk mencapai kepentingan tertentu. Akhir sekali, kemajuan teknologi terutamanya platform media sosial memudahkan penyebaran cepat dan meluasnya maklumat palsu. Objektif kajian yang kedua ialah mengenal pasti corak penyebaran. Matlamat kajian ini adalah untuk mendalami corak penyebaran berita palsu dan fitnah dengan tujuan memahami bagaimana maklumat palsu tersebar. Kajian ini akan meneliti terus platform yang paling terdedah kepada penyebaran berita palsu, seperti media sosial atau laman web berita. Selain itu, fokus juga diberikan kepada alat komunikasi yang digunakan dalam proses penyebaran, seperti pesanan teks, gambar atau video. Dengan memahami elemen-elemen ini, kajian dapat menyediakan pandangan mendalam terhadap dinamika penyebaran berita palsu, memberikan asas untuk usaha pencegahan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menghadapi sebaran ini. Objektif kajian yang terakhir ialah pembangunan dasar awam.
kajian ini boleh menyediakan asas untuk mewujudkan dasar awam bertujuan mengatasi masalah budaya fitnah dan penyebaran berita palsu. Ini melibatkan penyelarasan dengan pihak berkuasa, penggubalan peraturan dan pelaksanaan undang-undang yang berkesan. Langkah pertama adalah pembentukan dasar yang memberikan panduan mengenai cara menangani penyebaran berita palsu serta menyediakan garis panduan bagi platform media sosial dan laman web berita. Selain itu, kerjasama aktif dengan syarikat teknologi dan media sosial perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan. Program literasi media juga perlu diperkenalkan di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesedaran terhadap maklumat palsu. Melalui usaha bersama ini, pembangunan dasar awam dapat membentuk persekitaran yang lebih bermakna dalam mengatasi penyebaran berita palsu dan fitnah. Saya ingin menjelaskan tentang permasalahan kajian, iaitu bagaimana peningkatan budaya fitnah dan penularan berita palsu boleh berlaku. Kedua, apakah faktor-faktor yang mendorong terhadap penyebaran berita palsu serta budaya fitnah. Dan ketiga adalah cara untuk mengatasi budaya fitnah dan penularan berita palsu untuk sesebuah individu, masyarakat dan negara. Permasalahan kajian yang pertama, bagaimana peningkatan budaya fitnah dan penularan berita palsu boleh berlaku. Pada penghujung 2019, dunia digemparkan dengan wabak virus yang mampu meragut nyawa manusia. Selepas beberapa bulan, dunia telah menyekat pergerakan semua manusia di atas muka bumi. Pergerakan mereka terpaksa dibataskan dan mereka terpaksa berkurung di dalam rumah untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Dari peristiwa ini, kita boleh kaitkan dengan peningkatan penyebaran budaya fitnah dan berita palsu. Di Malaysia sendiri, ianya tidak terkecuali dari masalah ini. Walaupun berita palsu dan budaya fitnah ini telah lama berlaku, tapi semenjak kehadiran wabak ini, masalah ini menjadi masalah global. Tiap hari, ada sahaja berita yang diterima tentang wabak ini. Hal ini kerana rakyat lebih banyak meluangkan masa di media sosial dan mewujudkan banyak pandangan dari sudut yang berbeza. Ketika itu, hanya media sosial sahaja yang menjadi penghubung antara manusia dan dunia luar. Tetapi malangnya, medium ini disalahgunakan oleh kita sendiri. Semua golongan tidak terkecuali dari menjadi mangsa berita palsu dan fitnah ini. Perkara ini boleh berlaku dengan sangat pantas kerana kita berada dalam dunia yang tiada sempadan. Semua perkara yang hendak disampaikan hanya di hujung jari sahaja. Sebagai contoh, semasa penularan wabak COVID-19 berlaku, kita banyak menerima mesej, infografik, poster dan tangkap layar yang menakut-nakutkan kita tentang wabak ini. Walhal pada ketika itu, negara kita masih lagi dalam keadaan yang terkawal dalam menangani isu ini. Bukan itu sahaja, kita sering menerima angka kematian yang tidak sah dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Hal ini bertujuan untuk kita menyalahkan pihak kerajaan tentang apa yang kerajaan telah lakukan sehingga ramai rakyat Malaysia telah meninggal disebabkan wabak ini. Permasalahan kajian yang kedua, apakah faktor-faktor yang mendorong terhadap penyebaran berita palsu serta budaya fitnah? Faktor utama yang mendorong kepada penyebaran berita palsu dan budaya fitnah adalah datang dari diri kita sendiri, iaitu lebih percaya apa yang dibaca tanpa membuat usul periksa terlebih dahulu. Sudah menjadi lazim rakyat masa kini, berita yang disampaikan diterima bulat-bulat tanpa menjelidiki mana datangnya berita tersebut. Sebagai contoh, kita mendapat berita dari aplikasi WhatsApp misalnya tentang bilangan kematian akibat COVID-19. Tanpa memikirkan kesan dan impak di kemudian hari, kita menukang butang share dan forward pada rakan kita yang lain. Terlajak berlahu boleh diundur, terlajak share tanggunglah sendiri. Peribahasa yang diolah mengikut peredaran zaman ini sangat signifikan dengan apa yang terjadi pada masa kini. Kita lebih mudah untuk berkongsi daripada menyemak kesahihan berita tersebut. Bukan itu sahaja, pemahaman dan ideologi tersendiri juga menjadi salah satu sebab mengapa budaya fitnah dan penularan berita palsu semakin hari semakin menjadi-jadi. Ini kerana pendapat peribadi melebihi segalanya dan mereka merasakan pendapat mereka yang paling benar di antara semua pendapat. Nak dijadikan contoh, semasa penularan wabak COVID-19, pelbagai fatwa muncul bila mana kerajaan ingin menyuntik vaksin ke dalam tubuh kita. Ada yang mengatakan vaksin ini adalah agenda Yahudi yang mahukan kita mengikut mereka dan mempercayai mereka. Ada juga yang berkata
vaksin diberikan bukan untuk mencegah penyakit COVID-19, malah yang disuntik adalah chip supaya kerajaan boleh tahu keberadaan kita di mana. Yang menjadi persoalannya, dari mana datangnya idea-idea seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan, ia hanyalah pemahaman dan ideologi tersendiri atau individu itu sendiri, hinggakan dapat meyakinkan ramai rakyat yang lain tentang pemahaman dan ideologi mereka. Perkara yang dapat disimpulkan terhadap budaya fitnah serta penularan berita palsu ialah seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam era media sosial, telah menyebabkan mudahnya berlaku penyebaran maklumat tanpa pengesahan. Kedua, perbezaan pandangan dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu maklumat merupakan salah satu punca berlakunya penyebaran berita palsu. Dan terakhir, seseorang yang berpendidikan dan pengetahuan mempunyai keupayaan lebih baik untuk memahami dan menilai maklumat secara kritis. Cadangan untuk mengatasi budaya fitnah dan penyebaran berita palsu dalam konteks individu, meningkatkan pengetahuan seseorang individu tentang cara mengenali berita palsu, menguji kebolehpercayaan sumber informasi dan memahami teknik memanipulasi media, serta membangunkan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal agar individu tersebut dapat menilai maklumat dengan berhati-hati sebelum menyebarkannya. Dalam konteks masyarakat pula, menjalinkan kerjasama antara komuniti dan media tempatan untuk menghasilkan dan menyebarkan maklumat yang tepat serta membantu mengatasi penyebaran berita palsu. Selain itu, melakukan forum perbincangan dan dialog dalam komuniti untuk membincangkan kesan budaya fitnah dan cara untuk melawan penyebaran berita palsu. Dalam konteks negara pula, pelaksanaan peraturan dan undang-undang yang ketat terhadap penyebaran berita palsu serta mendorong pematuhan arahan tersebut. Kedua, memastikan penguasaan undang-undang yang efektif terhadap penyebar berita palsu, termasuk kerjasama antara agensi penguatkuasaan undang-undang dan platform media sosial.